Assalamualaikum. Soalan yang pertama cikgu nak bincang ialah soalan negeri 9. Okey, Rajah 2 menunjukkan hidung roket bagi sebuah roket dalam bentuk parabola. Dia bagi persamaan bagi lengkung tersebut ialah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah 5. Di mana diameter bagi tapak dia ialah 3 meter. Okey, soalan minta cari nilai bagi A. Okey. Perkara pertama, bila awak tengok persamaan tersebut, persamaan pada lengkung ni, dia bila sebut persamaan je, kita boleh visualkan dia dalam bentuk satah Cartesian. 5 ni sudah tentu adalah C pintasan Y. Dan kita tengok bentuk dia pula ada bentuk X kuasa 2. Dan ini sebenarnya adalah nilai maksimum bagi persamaan lengkung ni. Jadi kita terus boleh kita visualkan dia, maksudnya ini paksi Y, ini paksi X. Maksudnya bila panjang semua ni diameter 3, kat sini ialah 1.5, sebelah sini negatif 1.5 dan titik maksimum dia kat sini pada pintasan ialah 5. Bila soalan nak kita cari A, kita kena ambil satu koordinat. Kita gantikan Y, gantikan X. So, kita akan dapat A. Tapi, kita tak boleh ambil koordinat pada pintasan. Kita kena ambil pada titik lain. So, paling mudah kita ambil titik ni 1.50 sebab dia adalah pintasan X. So, kita gantikan dalam persamaan. So, untuk jawapan A, kita gantikan Y tersebut dengan kosong. A nak cari X 1.5 kuasa 2 tambah 5. So, awak akan dapat jawapan akhir A itu sebagai negatif 20/9. Okey, untuk soalan B, dia minta cari isi padu bagi hidung roket. Kita dah dapat A sebagai negatif 20/9. Jadi, kita boleh tulis persamaan bagi lengkung tersebut ialah Y sama dengan negatif 20/9 X kuasa 2 tambah 5. Okey. Untuk cari isi padu bawah lengkung, kita kena tengok had yang diambil daripada paksi X atau paksi Y. Okey, macam mana lengkung ini diputarkan nak dapat bentuk macam ni. Jadi sebenarnya dia diputarkan terhadap paksi Y. Untuk paksi Y, awak tengok dalam senarai formula, dia bagi pi kamiran AB X kuasa 2 dy. Apa maksud X kuasa 2 dy? Kita kena jadikan persamaan lengkung tu perkara rumus dia ialah X kuasa 2. So, bila jadikan X ni perkara rumus, X kuasa 2 ni perkara rumus, kita akan dapat jawapan B, X kuasa 2 sama dengan negatif 9/20 dalam kurungan Y tolak 5. So, kita boleh buat pengamiran. So, pi letak kat luar sebab pi ni kita tak perlu kamirkan dia hanya perkali. Jadi, tentukan had bagi lengkung tersebut pada paksi Y ialah 50. Negatif 9/20 Y tolak 5 dy. Negatif 9/20 ni pun adalah perkali bagi hubungan Y tolak 5 ni. Jadi kita boleh bawa keluar negatif 9/20 pi. Kita kamirkan Y tolak 5 dapat Y kuasa 2/2 tolak 5Y. Dan masukkan nilai limit dia ialah 50. So, awak boleh tekan kalkulator negatif 9/20 pi. Awak tekan kalkulator dalam kurungan ni. Alpha X kuasa 2/2 tolak 5 alpha X, tekan calculate CALC. Lepas tu dia tanya X berapa, masukkan X5, awak akan dapat negatif 25/2, negatif 25/2, lepas tu tekan CALC, gantikan X tu dengan kosong. So, dapat kosong. Jadi kita selesaikan 45/8 pi.
Okey, kita baca soalan. Diberi bahawa kamiran had 41 Gx dx sama dengan negatif 3. Cari nilai kamiran 14 Gx dx. Maksudnya, had ni dia dah terbalikkan. So, bila dia terbalik, apa berlaku kepada nilai tersebut? Kita kena darab negatif. Kena negatifkan dia. So, negatif 3. So, A ni dah terus directly dapat sama dengan 3. So kalau kita nak tulis kat ruang jawapan tu, bolehlah terus tulis 3 boleh, 14 Gx dx sama dengan 3 pun boleh. Nak tulis 3 sahaja pun boleh sebab dia satu markah. Okey, untuk soalan B. Diberi, cari nilai K jika kamiran 41 K tolak G X dx sama dengan 6. So, soalan untuk nombor 11 ni adalah soalan rutin, soalan yang biasa keluar. Sepatutnya semua orang boleh skor markah penuh lah. Okey, bila tengok kat sini, dia melibatkan dua sebutan. Satu sebutan K, satu lagi GX. Kenapa cikgu kata dua sebutan? Sebab dia dipisahkan oleh tanda tolak. So, kita boleh pecahkan, kamikan satu-satu. Maksudnya kamiran 41 K dx tolak kamiran 41 Gx dx sama dengan 6. Untuk yang ini bila kita kamir kita dapat Kx di mana hadnya ialah 41. Okey, ini sama macam soalan bagi kamiran 41 Gx dx. Jadi kita boleh gantikan kat sini dengan nilai negatif 3 sama dengan 6. Okey, ini kita gantikan K ni, kita gantikan X dengan 4. So, awak akan dapat 4K tolak X ni dengan 1K sama dengan negatif jadi tambah 3 bawa ke kanan dia jadi tolak 6 tolak 3. So 4K tolak K 3K sama dengan 3. So K sama dengan 1. Okey, simple sahaja untuk soalan nombor 11. Kalau keluar soalan macam ni untuk integration, make sure awak skor markah penuh. Untuk soalan nombor 12, bagi percubaan Putrajaya, okey, masih lagi tajuk integration, pengamiran. Diberi kamiran 3x kuasa 3 tambah nx kuasa 2 tambah 3 dx sama dengan ini. Okey, soalan minta cari nilai M dan N. So, apa perlu kita buat? Kita kamirkanlah. Soalan ni sebenarnya nampak je macam susah sebab banyak huruf. Tapi soalan ni sangat basic. Okey, macam mana kita nak kamirkan 3x kuasa 3 per x kuasa 3? First, kita ubah bentuk dia dulu. Okey, ubah bentuk kamiran 3x kuasa bawa ke atas dia jadi kuasa negatif 3 tambah nx kuasa 2 tambah 3 dx. So, kamirkan satu persatu sebutan. So, awak akan dapat 3x. Okay, bila kamir kita tambah 1. Negatif 3 tambah 1 akan dapat negatif 2. Per dengan negatif 2. Tambah nx kuasa 3 per 3. Tambah 3x tanpa had kena ada tambah C. So, bila dah dapat ni, bandingkan dengan yang soalan bagi. Nampak tak? C sama dengan C. 3X sama dengan 3X. Okay, X kuasa 3 sama dengan X kuasa 3. Beza dia, okay, kita tulis dulu. N per 3 sama dengan 2. Okay, satu lagi. Untuk yang ini, bila kita ubah bentuk, ni sebenarnya bila diubah bentuk, bawa turun balik ke bawah, dia jadi negatif 3 per 2 per X kuasa 2. Negatif 3 per 2X kuasa 2. Jadi sebenarnya M ni perkali dia, M tu sama dengan negatif 3 per 2. Kita ambil je, keluarkan X kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Balance tu semua adalah M. Okey, untuk cari N pula kita dah dapat N per 3 sama dengan 2. So, N sama dengan 6. Okey, boleh? Soalan ni simple, cuma kena tahu bandingkan dengan apa yang soalan bagi, keluarkan. Okey, boleh?
Okey, seterusnya ialah soalan daripada MRSM. Rajah 8 menunjukkan lengkung Y sama dengan fx dengan fungsi kecerunan 2ax tolak 1. So, fungsi kecerunan ni boleh ditulis sebagai mx sama dengan 2ax tolak 1. Maksudnya, setiap kali kita menggantikan nilai x, kita mendapat nilai kecerunan. Pada lengkung, kecerunan dia sentiasa berubah-ubah. Semakin dia menghampiri titik maksimum ataupun titik minimum, dia punya kecerunan makin berkurangan. Sebab pada nilai minimum ni, kecerunan dia, kalau kita buat garisan tangent, kecerunan dia adalah, garisan dia adalah selari dengan paksi X. Maka kecerunan kat sini, nilai dia sebenarnya kosong. So, kita tahu kecerunan ni nilai dia akan kosong bila X tersebut pada titik minimum. Titik minimum X kat sini berapa? 4. So, 2A, X ni kita gantikan dengan 4 tolak 1. So, awak boleh tekan kalkulator, A awak akan dapat 1/8. Okey. So, bila kita dah dapat A, kita tulis balik, kita tahu kat sini dia punya fungsi kecerunan. Jadi kita boleh lengkapkan fungsi kecerunan tu dengan mx ni sebagai 2 darab dengan A, 2 darab dengan 1/8. So kita dapat 1/4 x tolak 1. Okey, kita nak cari persamaan lengkung. Nak cari persamaan lengkung, kena kamirkan kecerunan. Okey, so nak dapatkan Y, kita mesti kamirkan fungsi kecerunan terhadap X. So, kita boleh kamirkan MX ni kita ganti 1/4 X tolak 1. Bila kamir kita dapat 1/4 X kuasa 2/2 tolak X tambah C. Okey. So, nak cantik lagi dia punya persamaan, Y sama dengan 1/8 X kuasa 2 tolak X tambah C. So, kita tak boleh berhenti di sini, kita mesti dapatkan C. Macam mana nak dapatkan C? Gantikan X dan Y dengan nilai. So, nilai tu nak ambil daripada mana? Ambil daripada koordinat pada lengkung. So, cikgu conteng sebelah sini. Bila kita gantikan, kita ganti Y dengan 3 sama dengan 1/8 X 4 kuasa 2 tolak 4 tambah C. Okey, awak selesaikan, awak akan dapat C sama dengan 5. Jadi, persamaan lengkung sebenarnya ialah Y sama dengan 1/8 X kuasa 2 tolak X tambah 5. Okey, boleh? Okey, soalan seterusnya daripada SPP. Suatu lengkung Y sama dengan Fx adalah dengan keadaan D kuasa 2Y per Dx kuasa 2 sama dengan 18X. So, kena ingat, daripada Y, kita beza Y, kita dapat dy dx. Beza lagi, kita akan dapat D kuasa 2Y per Dx kuasa 2. Jadi, daripada D kuasa 2Y per Dx kuasa 2 nak pergi ke Y, kita kena kamir 2 kali. Okey, step yang pertama, kita akan kamirkan. Kita akan cari dulu dy per dx. Nak cari dy dx, kita kena kamirkan D kuasa 2Y per Dx kuasa 2. Jadi, maksudnya kita kena kamir 18X. So, dy dx ni nanti akan dapat 18x kuasa 2 per 2 tambah C. So, awak akan dapat 9x kuasa 2 tambah C. Okey, ni dy per dx. Okey, dy per dx dia bagi tahu nilai dia 13. Okey. Bila y sama dengan 11 apabila x sama dengan 1. Maksudnya dy dx ni 13 bila x dia nilai 1. So, awak boleh dapatkan C kat sini dapat 4. Okey, kita dah dapat C tu dengan 4. Kita tuliskan balik persamaan penuh dy dx. Okey, persamaan penuh dy per dx sebenarnya sama dengan 9x kuasa 2 tambah 4. So, nak dapatkan y, kita kena kamir dy dx, iaitu apa dia dy dx dia? 9x kuasa 2 tambah 4 terhadap x. So, kita akan dapat y sama dengan 9x kuasa 3
per 3 tambah 4x tambah C. Tercantikkan persamaan ni. Kita dapat 3x kuasa 3 tambah 4x tambah C. Okey, masalahnya ada C lagi kat sini. So, nak dapatkan nilai C, kita kena gantikan Y dengan 11 dan X sama dengan 1. C awak dapat 4, so kita tulis balik persamaan di mana persamaan lengkung tersebut sebenarnya ialah Y sama dengan 3x kuasa 3 tambah 4x tambah 4. Okey. Okey, untuk soalan pertama daripada Negeri Terengganu, diberi kamiran BAFX dx sama dengan 3 dan kamiran had bagi CB fx dx sama dengan K. Cari nilai K jika B sama dengan C. Okey, kena faham maksud proses kamiran ni. Bila diletakkan had, maksudnya kita gantikan X tu dengan nilai had yang kita bagi. So, kalau kita masukkan nilai had yang sama, apa berlaku? Dia akan tolak kan, nombor yang sama, jumlah yang sama, tolak jumlah yang sama lah. So, kita akan dapat kosong. Automatik kat sini nilai K tak payah ada jalan pengiraan. Kita tahu K sama dengan kosong. Sebab had limit dia adalah B dengan B. Bila ganti B dengan B, habislah. Sebab dalam tu kita akan tolak kan. Okey, so untuk soalan B, dia beri kamiran BA fx dx tolak kamiran BC fx dx. Dia nak minta jawapan dalam sebutan K. So, untuk kamiran ni kita selesaikan satu persatu. Kamiran BAFX kita dah ada daripada soalan, dia sama dengan 3. So, kita gantikan 3. Tolak. Kamiran BC yang kita ada CBFX, dia nak BC. So, tadi kita dah buat, kalau ini diterbalikkan, maksudnya nilai dia akan kita negatifkan. So, kalau nilai kat sini K, bila dia terbalik limit dia akan jadi negatif K. So, dapatlah jawapan 3 tambah K. Mudah sangat soalan ni. Okey, cikgu akan kongsi solution untuk soalan 4 daripada percubaan Terengganu. Diberi bahawa D per dx, dy dx. Maksudnya dia bezakan terhadap x bagi dy dx. Ini sebenarnya dia bermaksud dia dah beza 2 kali d kuasa 2y per dx kuasa 2. Okey, sama dengan 6x tolak 6. Ini maksudnya. Okey, kita keluarkan d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6x tolak 6. Soalan minta cari persamaan lengkung. So, ingat yang kita bincang daripada SPP tadi. Y kalau kita beza kita dapat dy per dx. Kalau beza lagi dapat d kuasa 2y per dx kuasa 2. Jadi daripada sini nak dapatkan y kita kena kamir 2 kali. Okey. So kamirkan ini kita dapat, kita tulis dy per dx sebenarnya ialah kamiran 6x tolak 6 terhadap dx. So, dy per dx kita akan dapat 6x kuasa 2 per 2 tolak 6x mesti tambah c sebab dia tak ada had. Jadi, dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah c. So, ada masalah dengan c. Macam mana kita nak dapatkan c? Okey, pada soalan dia bagi tahu fungsi kecurunan bagi satu lengkung ialah 2. Dia dah bagi dah mx dia sama dengan 2. Apabila x1, apa maksudnya? Okey, dy dx dia kecerunan. Okey, dy dx dia adalah kecerunan. So, kecerunan dia 2 bila kita gantikan x tersebut dengan 1. So, kita gantikan. So, c tu awak akan dapat 5.
Bila dah dapat C, boleh tulis balik dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Kita baru dapat dy, kita nak cari y. So, y sama dengan kena kamirkan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5 terhadap x. Jadi, bila awak kamirkan ni, awak akan dapat sebenarnya cikgu tulis kat atas ni sebab bawah tu tak nampak. Y sama dengan 3x kuasa 2 per 3 tolak 6x kuasa 2 per 2 tambah 5x tambah C. Okey, pemudahkan bagi cantik sikit. Y sama dengan x kuasa 3. Ni kuasa 3 ni. Tolak 3x kuasa 2 tambah 5x tambah C. Lagi sekali ada C. Nampak tak dia bagi koordinat 2, negatif 1. So, nak cari nilai C, kena gantikan nilai X dan Y daripada koordinat tersebut. So, kita gantikan Y tu negatif 1 sama dengan 2 kuasa 3 tolak 3, 2 kuasa 2 tambah 5 darab 2 C. Okey, bila selesaikan, awak akan dapat C tu negatif 7. Maka persamaan dia ialah Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 5X tolak 7. Soalan ni hampir sama dengan soalan SBP. Okey, seterusnya soalan Pulau Pinang. Soalan nombor 4 daripada percubaan Pulau Pinang. Rajah 4 menunjukkan lengkung Y sama dengan HX. Okey, ni lengkung dia Y sama dengan HX. Ni paksi Y, ni paksi X. Garis lurus Y sama dengan negatif 5 ialah tangen kepada lengkung. Apa maksud tangen ni kat sini? Berkongsi kecerunan yang sama. Okey. Diberi bahawa H double prime X sama dengan 6. Apa maksud double prime? Double prime ni bermaksud dia beza 2 kali. Cara penulisan saja dia sama dengan D kuasa 2Y per DX kuasa 2. Sama. Cara penulisan saja kali ni notation dia H double prime. X sama dengan 6. Cari persamaan lengkung bila H prime X sama dengan 8. So, kalau double prime ni beza 2 kali, 1 prime beza sekali. Sebenarnya soalan ini pun hampir sama dengan soalan yang kita bincang Terengganu dan SPP. Okey. So, perkara pertama kita akan mula daripada H double prime ni. Sebab apa? Daripada H double prime tu kita dapat H prime. Macam mana nak dapat H prime? Kita kamirkan H double prime. Maksudnya, okey, H prime X sama dengan kita kamirkan 6 terhadap X. So, H prime X awak akan dapat 6X tambah C. Okay. Pada soalan dia bagi tahu H prime X sama dengan 8 dan X sama dengan 1. So, kita gantikan H prime X ni dengan 8, X ni dengan 1. So, awak akan dapat C. C nilai dia 2. So, sebenarnya H prime X ialah 6X tambah 2. Okey, settle H prime X. So, sekarang kita nak cari HX. Maksudnya, kita kena kamirkan 6X tambah 2 DX. So, bila kamirkan HX sama dengan 6X kuasa 2 per 2 tambah 2X tambah C. Okey, kita akan dapat HX ni sebagai 3X kuasa 2 tambah 2X tambah C. Sekali lagi ada nilai C. Macam mana kita nak dapatkan C? Okey, kita nak kena gantikan HX ni. HX ni sebenarnya boleh anggap sebagai Y lah. Okey, kita pun kena gantikan Y dan juga X. Kena tahu koordinat. Sekarang ni kita nak ambil kat sini. Kita hanya tahu Y dia negatif 5 tapi kita tak tahu X tu berapa. Okey, kita refer balik kepada beza sekali ni. Apabila beza sekali maksudnya kita dapat kecerunan. Pada garisan tangen ni, okey,
Sepatutnya pada soalan ni dia nyatakan titik ni adalah titik minimum. Bila titik ni titik minimum, nilai kecerunan dia ialah kosong. So H prime X ni bila beza sekali kita dapat kecerunan. Maksudnya kecerunan kosong sama dengan 6X tambah 2. Kemudian kita dapatkan nilai X tersebut ialah negatif 1/3. So sebenarnya kat sini koordinat dia negatif 1/3, negatif 5. Bolehlah kita gantikan dalam persamaan Hx, di mana Hx ni ialah y negatif 5 sama dengan 3 negatif 1/3 kuasa 2 tambah 2 negatif 1/3 tambah c. So awak akan dapat c tu sebagai negatif 14. Jadi kita boleh tulis balik persamaan dia, Hx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x tolak 14. Lebih cantik rasanya kita nampak ni y sama dengan hx. Kita tulis dalam y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x tolak 14. Okey, itu saja daripada cikgu. Boleh cuba jawab soalan percubaan yang lain. Boleh tengok-tengok ulang kaji bagi tajuk pengamiran. Pengamiran ni tak susah sebenarnya.